izinkan saya dalam ucap pertama saya pada petang ini menyentuh 3 perkara. Pertama sekali ialah usaha kerajaan untuk membangunkan komuniti usahawan Bumi Putra selaras dengan program pemerkasaan ekonomi Bumi Putra yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 14 bulan September yang lalu. Keduanya ialah tentang peranan dan pencapaian GLC di dalam agenda Bumi Putra dan modal baru ekonomi. Ketiga ialah pencapaian GLC di dalam membangunkan usahawan Bumi Putra serta pelan tindakan syarikat-syarikat GLC untuk mempertingkatkan usaha mereka. Sebagaimana kita sedia maklum, keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi penting bagi menjana pendapatan dan kekayaan. Kerajaan sentiasa memberi tumpuan kepada pembangunan usahawan selaras dengan modal baru ekonomi. Ini merupakan salah satu trust utama dalam program pemerkasaan ekonomi Bumi Putra yang saya sebutkan tadi. Salah sebuah isu yang sering dihadapi oleh ahli-ahli usahawan Bumi Putra adalah akses kepada pembiayaan. Sumbangan ini selain daripada pelbagai peruntukan dana-dana sedia ada melalui pelbagai agensi, kerajaan juga telah meluluskan dana berjumlah 380 juta ringgit kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB untuk membangunkan usahawan Bumi Putra dalam perniagaan strategik dan yang berpotensi tinggi. Majlis Ekonomi Bumi Putra yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 300 juta ringgit kepada Amanah Ikhtiar Malaysia, yang mana Amanah Ikhtiar Malaysia ini diberi peruntukan tambahan sebagai dana pembiayaan baru, iaitu sebanyak 500 juta ringgit. Kerajaan juga akan membina sebuah komuniti baru usahawan atau entrepreneur Bumi Putra di dalam bidang-bidang baru yang berasaskan pengetahuan ataupun knowledge base ekonomi seperti teknologi maklumat, bioteknologi dan teknologi hijau melalui sebuah skim pembiayaan baru, iaitu skim permulaan entrepreneur baru Bumi Putra ataupun yang lebih dikenali dengan akronim SUPER. SUPER ini telah pun dilancarkan pada bulan Januari 2014 di mana grant sehingga RM500,000 akan diberi oleh kerajaan untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan juga kreatif. Program ini berlangsung selama 3 tahun di mana 4 tempoh permohonan akan diadakan setiap tahun. Untuk suku tahun pertama, Traju telah pun menerima sebanyak 1,791 permohonan dan sebuah jawatan kuasa pemilihan super yang dianggotai oleh sekumpulan panel usahawan yang berjaya dalam perniagaan masing-masing telah pun memilih 13 pemenang yang mendapat grant kerajaan berjumlah 6.5 juta ringgit. Manakala terdapat 12 orang finalis yang telah pun diberikan hadiah sebuah hati sebanyak RM25,000 seorang. Untuk meningkatkan keupayaan usahawan Bumi Putra, kerajaan juga telah meluluskan jumlah sebanyak RM500 juta kepada Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA untuk dana khas pendidikan MARA, di antara lainnya untuk meningkatkan kemahiran usahawanan. Di samping menyediakan dana untuk membiayai projek dan perniagaan usahawan Bumi Putra, kerajaan juga telah meminta badan-badan seperti Perbadanan Nasional Berhad ataupun PNS dan JLC tertentu untuk menyediakan ruang perniagaan di tempat-tempat strategik dan yang berpotensi tinggi. Kerajaan sentiasa mengadakan dan melaksanakan program-program untuk meningkatkan usahawan Bumi Putra, dan di antara program-program yang sedang dilaksanakan Traju adalah program syarikat Bumi Putra berprestasi tinggi ataupun TRUST, di mana syarikat-syarikat Bumi Putra boleh mendapatkan pembiayaan melalui institusi kewangan seperti MIDF, SME Bank dan juga RHB Islamic Bank. Institusi kewangan tersebut telah pun meluluskan setakat ini RM559 juta kepada 157 syarikat trust. Traju juga
menguruskan sebuah dana pemudah cara untuk kegunaan pelaksanaan projek swasta oleh syarikat-syarikat Bumiputera yang berkelayakan. Dana ini diwujudkan sebagai tipping point sesuatu projek di mana sokongan dana mudacara dapat bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan strategik oleh syarikat-syarikat Bumiputera, terutamanya dalam sektor-sektor bidang ekonomi utama negara ataupun NKE yang berimpak tinggi. Setakat ini, kerajaan telah meluluskan sebanyak RM595.6 juta kepada 108 buah syarikat Bumiputera di bawah program ini yang melibatkan pelaburan sebanyak RM5.4 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya izinkan saya juga memaklumkan kepada hadirin sekalian mengenai perkara kedua, iaitu peranan GLC di dalam agenda Bumiputera dan model baru ekonomi. Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC utama G20 di bawah pengurusan Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Lembaga Tabung Haji, Permodalan Nasional Berhad dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera kini meningkatkan lagi pelibatan dan usaha mereka di dalam merealisasikan objektif seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Majlis Ekonomi Bumiputera. Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ini atau GLC memainkan peranan penting dalam ekonomi negara dan model baru ekonomi di mana mereka bertindak sebagai pemangkin dan juga pelengkap. Mereka akan berusaha bersama dan mengadakan program outsourcing dengan usahawan-usahawan Bumiputera, membawa usahawan-usahawan Bumiputera ke pasaran luar negara, melabur bersama syarikat-syarikat Bumiputera dan melepaskan anak-anak syarikat mereka yang non-core kepada PKS ataupun usahawan-usahawan Bumiputera. Di dalam rangka program-program pemerkasaan ekonomi Bumiputera, syarikat-syarikat GLC ini berpandu kepada prinsip-prinsip program transformasi GLC, iaitu bertumpukan kepada prestasi, kepada agenda pembangunan kebangsaan yang termasuk agenda Bumiputera sebagai agenda nasional dan juga berdasarkan kepada tadbir urus korporat yang baik. Usaha-usaha baru ini adalah peningkatan daripada apa yang telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat GLC. Di antara pencapaian mereka adalah mungkin 5 yang berikut. Pertama sekali, dari segi perolehan, syarikat-syarikat G20 ini telah pun menyokong sebanyak 47,000 pembekal, di mana 14,000 ataupun 30% adalah pembekal Bumiputera. Dan dari segi jumlah, sebanyak RM105 bilion ataupun 47% ini dibelanjakan kepada pembekal Bumiputera. Dari segi program pembangunan vendor, 7 syarikat G20 ini mempunyai program khusus di mana RM11 bilion jumlah kontrak telah diberikan kepada vendor-vendor tersebut di antara tahun 2004 hingga tahun 2013. Yang ketiga, dari segi modal insan, syarikat G20 ini mengadakan pekerjaan kepada seramai 217,000 warga negara Malaysia. 78% ataupun hampir 170,000 daripada mereka adalah dari kalangan golongan Bumiputera. 59% daripada pengurusan kanan terdiri pada golongan Bumiputera, manakala 65% daripada pengurusan tengah adalah daripada kalangan Bumiputera. Yang keempat, syarikat-syarikat G20 ini juga telah menyediakan beasiswa berjumlah RM440 juta kepada 74,000 pelajar daripada 2004 hingga tahun 2013. Dan yang kelima, selain daripada sumbangan di atas, syarikat G20 juga telah mengadakan program tanggungjawab sosial korporat yang banyak memanfaatkan kaum Bumiputera, seperti program-program pintar yang melibatkan 303 buah sekolah dan 565,000 orang pelajar, program sejahtera yang melibatkan 6,000 buah keluarga, dan program skim pelatihan Satu Malaysia dan Graduate Employability Management Scheme yang melibatkan seramai 11,000 orang graduan yang dilatih, dan di mana 88% daripada mereka telah pun berjaya mendapat pekerjaan. Hadirin yang saya hormati sekalian,
Perkara ketiga yang ingin saya sebutkan ialah tentang prestasi GLC ataupun KPI GLC. Kerajaan dan GLC telah pun banyak menyumbang terhadap pembangunan usahawan Bumi Putra. Namun demikian, usaha-usaha GLC perlu diperkukuhkan memandangkan peranan mereka di dalam ekonomi dan di sektor perniagaan. 7 tumpuan utama telah pun digariskan untuk tindakan lanjut oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Pertama sekali ialah melaksanakan ataupun meningkatkan program pembangunan vendor. Keduanya menubuhkan konsortium untuk mengatasi isu rangkaian bekalan. Ini sedikit sebanyak disebut oleh Saudara Mahfal tadi. Ketiga, peruntukan cover untuk penglibatan Bumi Putra dalam projek-projek yang besar. Keempat, ialah meningkatkan program Graduate Employability Management Program, Management Scheme dan skim latihan satu Malaysia untuk menambahkan peluang pekerjaan gradual. Kelima, mengukuhkan aset Bumi Putra melalui rumah kediaman, premis industri dan juga premis komersial yang mampu milik. Keenam, memantapkan lagi pemilikan equity Bumi Putra dalam sektor korporat melalui ASP 2. Dan yang ketujuh ialah menetapkan sasaran perolehan untuk vendor-vendor Bumi Putra. Sumbangan ini syarikat G20 akan menerima pakai agenda Bumi Putra dan melaksanakan program ini menurut prinsip mesra pasaran yang inklusif, yang telus, saksama dan juga berasaskan merit. Agenda Bumi Putra di bawah syarikat-syarikat G20 ini akan diinstitusikan pada tahap lembaga pengarah dan setiap GLC akan menubuhkan KPI ataupun penanda aras utama, prestasi utama untuk agenda Bumi Putra yang merangkumi 7 tumpuan yang telah saya sebutkan tadi. Harus juga saya jelaskan bahawa KPI bagi setiap GLC adalah berdasarkan kepada keperluan komersial mereka. GLC ini juga berada di tahap kematangan yang berlainan dan memerlukan sasaran dan jangka masa yang berlainan. Kini, kesemua GLC telah pun membentangkan cadangan mereka kepada kerajaan melalui mesyuarat PCG yang telah diadakan baru-baru ini. Dan kerajaan kini sedang meneliti KPI yang telah dicadangkan untuk memastikan mereka meneruti agenda Bumi Putra seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. KPI mereka akan merangkumi tumpuan utama seperti program pembangunan vendor, perubahan syarikat-syarikat anchor, peruntukan cover kepada syarikat-syarikat Bumi Putra, pembangunan modal lisan, pengukuhan pemilikan aset bukan kewangan Bumi Putra dan juga perbelanjaan perolehan Bumi Putra.